Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali semula insya-Allah di dalam sesi tadabbur harian kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersama-sama di dalam sesi kali ini ialah di muka surat yang ke-128. Muka surat 128, dan alhamdulillah kita pada kali ini dalam sesi ini kita akan mula masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Jadi insya-Allah kita telah baru tamat saja surah Al-Maidah, dan kita mula masuk kepada surah ini. Insya-Allah kita akan baca pada hari ini, kita akan tadabbur pada hari ini, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Jadi moga-moga seperti biasa insya-Allah saya mengharapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini, yang sedang mengikuti ataupun yang akan mengikuti ataupun yang mendengar sesi kita ini, untuk membuka mushaf supaya kita dapat mengambil manfaat yang terbaik, maksimalnya daripada Al-Quran sebagai usaha kita. Kalau keadaan sesuai, tapi kalau keadaan tidak sesuai dalam kereta dan sebagainya, jangan buka mushaf. Jadi insya-Allah kita tengok hari ini, sebelum daripada pergi lebih detail tentang surah Al-An'am ni, saya akan serba sedikitlah cuba sentuh. Surah ni adalah surah Makkiyah. Yang pertamanya, surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang turunnya di Mekah. Jadi kalau sebelum daripada ni kita dah melalui 127, maknanya 127 muka surat sebelum daripada ini. Hanya satu saja surah yang diturunkan di Mekah, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi kita tolak surah Al-Fatihah kerana dia hanyalah satu muka saja. Sekarang kita akan tengok bila masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang turun apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum daripada itu saya sila beri feedback tentang suara dan juga gambar video pada pagi ni, pada sesi ni, sama ada okey ataupun tak okey. Jadi insya-Allah itu adalah, jadi bila masuk kepada Al-Baqarah ni, kita akan tengok bahawa semuanya adalah merupakan surah-surah Madaniyah dengan hukumnya, dengan kemudian selepas Al-Baqarah kita masuk Al-Imran, selepas daripada Al-Imran kita masuk surah An-Nisa, selepas An-Nisa kita masuk pula surah Al-Maidah. Jadi sekarang ni surah ini Al-An'am ni ialah kembali semula ke Mekah, dan ini adalah surah yang pertama di dalam senarai yang panjang tu, dalam senarai yang panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mula menjadi surah yang pertama daripada surah Makkiyah yang kita sebut tadi, kita tolak Al-Fatihah. Jadi itu surah yang pertama yang merupakan surah Makkiyah. Dan satu keistimewaan surah ni panjang kalau kita tengokkan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini sekaligus. Itu menurut pendapat kebanyakan daripada ulama, ia turun sekaligus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya sedikit-sedikit, incit-incit, setengah orang kata dalam bahasa maknanya turun sedikit, sebagaimana kebanyakan daripada surah-surah ni dia tak turun sekaligus. Hanya surah-surah yang tertentu sahaja yang turunnya sekaligus ni. Surah ini hebat Al-An'am ni. Kerana apa? Kerana dia turun sekaligus, dan turunnya itu diikuti pula, itu hebat dia tu, iaitu 70,000 malaikat turun bersama-sama dengan Jibril yang membawa surah ini. Memanglah Jibril tak perlukan kepada dijaga dan sebagainya, dia adalah ketua kepada malaikat, apa perlunya, tetapi nak ceritakan tentang kehebatan surah ni, sehingga disebutkan 70,000 malaikat turun bersama, dan ianya turun pada waktu malam. Dan kemudian lagi ianya adalah turunnya bila, ini satu perkara yang bagus juga yang diketahui, iaitu turunnya pada, dikatakan oleh sebagian besar ulama, 1 tahun sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Artinya iaitu pada tahun Nabi dah berada di Mekah ni, iaitu dah berdakwah, telah berdakwah selama lebih kurang 12 tahun di Mekah. Maknanya semua perkara dah dihadapi oleh Nabi kita SAW. Kesusahannya, penolakannya, takzibnya, iaitu orang tuduh baginda ni penipu dan sebagainya, semua dah berlaku dah. Jadi sekarang ini musim ataupun era ataupun suasana pada masa itu adalah suasana Nabi ni dah berjumpa dah dengan orang Madinah ni.
maknanya dah prepare, dah dalam siap-siap, dah nak pergi dah kan. Hati tu dah tak apalah kan, orang Mekah ni tak nak beriman dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat seolah-olahnya soal Al-An'am ini sebagai kesimpulan. Inilah dia kesimpulan apa yang berlaku sepanjang dakwah kamu. Wahai Muhammad, dakwah kamu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi insya-Allah kita akan baca insya-Allah surah ni dia penuh dengan menyebutkan tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya sepatutnya diikuti kan, sepatutnya diimani oleh orang-orang yang manusia kan. Kemudian satu lagi perkara, minta maaf sebut lagi banyak perkara tentang soal An'am ni, iaitu namanya Al-An'am, namanya binatang ternak. An'am ni ialah maksudnya binatang yang berkaki empat lah. Sama ada dia tu kambing ke, sama ada dia tu unta ke, sama ada dia tu lembu ke, kerbau ke, semua tu dipanggil sebagai Al-An'am. Tapi kalau ayam tu kaki dua kan, itik tu kaki dua, itu tak dipanggil Al-An'am. Kenapa dipanggil Al-An'am? InsyaAllah kita bersama-sama insyaAllah kita akan tengok nanti kan, sedikit kita akan tengok bila kita melalui surah ini, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur Summallazina kafaru birabbihim ya'dilun. Sadaqallahul azim. Ayat ini dimulakan dengan Alhamdulillah. Sama dengan Al-Fatihah kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ayat ini kata Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah. Maknanya sekarang ni kita bayangkan Nabi SAW dah berdakwah dah selama 12 tahun di Mekah ni. Tapi mereka ni, orang Mekah ni tolak juga. Tak apa. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ada. Mereka tak terima, tapi puji balik kepada Allah SWT juga kan. Walaupun mereka kata tak ada puji apa ni Allah ni, tak, Allah Ta'ala kata segala puji bagi Allah. Bagi dia apa yang ada, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu dia punya. Allazi khalaqa, start daripada penciptaan. Jadi Allah Ta'ala sebut kan, start daripada penciptaan langit dan bumi. Maknanya kenapa disebut dua ni? Kerana dua ni ulama kata ialah perkara yang paling nampak oleh manusia. Daripada tak pula guna teropong, tak, kalau yang jauh-jauh tu kan, bintang-bintang yang tak nampak tu kan, itu memanglah kita kata ada kan. Tapi siapa yang nampak benda tu? Diteropong oleh ni lah kan orang hebat-hebat lah teropong kan. Orang biasa tak nampak. Jadi begitu jugalah kan. Yang dalam bumi ni apa benda ada ni, kita pun tak tahu kan. Tetapi orang biasa nampak apa? Oh, bumi dan juga langit. Jadi bumi dan langit. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut yang menjadikan langit dan menjadikan bumi, dan kemudian waja'ala zulumati wan nur. Dan kemudian Allah Ta'ala jugalah yang menjadi zulumat dan nur. Gelap dan juga cahaya. Jadi rupanya gelap dan juga cahaya ni adalah makhluk Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kalau ikut kita biasa, kita fikir tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap. Bila ada cahaya lah. Tak, cahaya tu sendiri kita nampak kan, macam sekarang nampak saya, nampak muka saya terang ke tak terang ke kan, semua tu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama lah. Yang keduanya az-zulumat ini kenapa dijamak kan, di plural kan, kita tengok az-zulumat, banyak kegelapan. Kemudian nur cahaya, kalau banyak cahaya dipanggil anwar dalam bahasa Arabnya. Tapi kenapa kegelapan banyak? Ulama kata ini nak merefer kepada apa kan? Kalaulah kata ini adalah simbolik kepada kejahatan yang sesat, maka yang sesat tu banyak. Macam-macam sesat ini, sesat kufur, sesat Nasrani, Kristian, sesat Yahudi, sesat macam-macam sesat kan. Tapi an-nur satu saja, iaitu cahaya Islam satu saja. Itu setengah pendapat ulama lah kata macam tu kan. Tetapi apa pun insya-Allah kan adalah penafsiran yang cantik kan, iaitu kita kata jadi kan Allah Ta'ala telah jadikan semua tu. Okey, kemudian summallazina kafaru birabbihim ya'dilun. Tapi walaupun Allah Ta'ala yang ciptakan, Allah Ta'ala yang punya semua tu kan, ni makhluk Allah Ta'ala semua, tapi ada ke orang kafir ni, orang-orang yang kafir Allah Ta'ala kata menerima? Tak. Ya'dilun artinya berpaling. Dah dakwah dah cerita dah Allah, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dah cerita habis-habis dah tekankan, nak buktikan Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala menciptakan. Tak, mereka ya'dilun, mereka ni berpaling. Huwallazi khalaqakum, dialah kemudian. Jadi Allah Ta'ala pun start cerita.
Kamu ni sendiri sekarang ni, ini bumi, langit bumi, sekarang ni kamu sendiri, kamu ni daripada apa? Allah Ta'ala kata huwallazi, dia menciptakan kamu daripada tin, tanah liat. Maknanya tanah kita dululah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi daripada tanah, min tin. Lepas tu apa jadi? Thumma qada ajala, kemudian Allah Ta'ala tetapkan ajal. Kita ajal tu maknanya tempoh dalam bahasa Melayu. Allah Ta'ala tetapkan tempoh. Kita tak boleh lari. Kalau tak tempoh, maksudnya tempoh hidup dia. Lahir bila, kemudian mati bila. Dah tetap dah kan. Nak lari macam mana pun tak boleh. Jadi Allah Ta'ala dah tetap dah. Kemudian Allah Ta'ala kata, tengok kan, dia ciptakan kamu, dia tetapkan waktu kamu ni hidup, keluar atas dunia ni, kemudian turun balik bila? Wa ajalum musamman indah. Wa ajalum musamman tu iaitu apa? Ajal yang tertentu ada di sisinya. Erti sini ialah iaitu ajal, maksudnya ajal tempoh, katakan bukan ajal mati, tapi tempoh musamman itu tempoh kebangkitan. Dalam tafsir jalan lain kata maksud ajalan musamman indahu iaitu bila dia nak bangkitkan kita semula tu, itu dia saja yang tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kemudian summa antum tamtarun, tapi kemudian kamu pula menolak. Tamtarun, berdebat untuk menolak. Menolak apa? Menolak kebangkitan. Tak percaya kepada kebangkitan. Duk mempermainkanlah Muhammad, menolaklah dan sebagainya kan. Kemudian ayat yang ketiga ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Kemudian Allah Ta'ala, semua kita tengok kan, ayat-ayat ni adalah ayat nak ceritakan tentang kehebatan Allah. Apa yang sepatutnya kita ni yakin jadi kadang-kadang iman kita ni longgar kita beriman tapi agak longgar, agak tak berapa kuat macam skru nak tercabut kan, bahaya skru nak tercabut, takut tercabut skru tu, hilang terus skru tu kan, maknanya hilang agama kan. Jadi sebab itulah bila kita baca ni surah Al-An'am ni, dia nak ikat kita balik, nak bina balik, nak kuatkan kita balik, nak skrukan balik kita ni kan. Allah ni apa? Allah ni apa? Allah sepatutnya apa yang awak rasa, apa yang awak anggap, awak kena gitu kan. Jadi kita baca tadi kan, iaitu Allah Ta'ala ciptakan kita daripada tin, kemudian dia yang tetapkan tempoh masa, kemudian dia tetapkan masa kebangkitan kita. Tapi kebangkitan, maksud kebangkitan daripada kubur, tapi kebanyakan pada manusia tamtarun, kamu ni. Kemudian Allah Ta'ala wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah fis samawati, maknanya apa? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, hanya dialah yang layak. Ni tafsir jalan lain saya sebutkan iaitu dan dialah sahaja yang layak diibadati. Diibadati maksudnya yang layak disembah. Yang lain semua ni tak layak disembah. Artinya apa? Orang musyrik sembah apa? Sembah berhala, sembah batu, sembah kayu. Tak layak semua tu. Kenapa dia sibuk sembah benda tu? Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kata wa huwallahu fis sama, dialah sahaja Allah yang layak disembah di as-samawati wa fil ardi, dan juga di bumi. Maknanya ke mana-mana awak tak boleh lari, awak mesti sembah Allah Ta'ala saja. Ataupun maknanya kan apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya menyembah Allah Ta'ala saja. Kamu saja manusia dan juga jin yang buat perangai, dua jenis makhluk ni. Kemudian ya'lamu sirrakum, Allah Ta'ala ajar lagi, cerita lagi akidah kepada kita kan, iaitu apa? Dia tahu sirrakum, apa yang ada dalam yang kamu rahsiakan, makna rahsia-rahsia kamu, apa yang ada dalam hati ke, wajah rakum, dan yang kamu zahirkan. Kita ni kalau manusia, kita yang zahir kita nampak lah kan kita tahu lah kan kalau yang dalam mana kita tahu. Yang berlaku di rumah kita tak tahu kan, berlaku di rumah seseorang, berlaku di padang seseorang, berlaku di dalam gelap ke dalam, kita mana tahu. Yang kita tahunya yang nampak kan. Itu kelemahan kita. Allah SWT dia tahu semua. Ya'lamu. Jadi itu keyakinan gue. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, dan apa saja yang kamu taksibun, kamu usahakan, ta'malun, yang kamu buat. Maknanya sekarang ni yang kamu simpan dalam hati, iaitu niat kamu, niat baik ke niat buruk ke kan, Allah Ta'ala tahu. Yang kamu zahirkan, yang kamu bercakap, yang kamu tak bercakap, dan juga apa yang kamu buat. Maknanya semua benda lah, semua benda tu Allah Ta'ala tahu. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tengok kan, Allah Ta'ala sebut lagi kan, tapi apa yang terjadi? Tengok kan, Allah dah sebut kan, Allah akan kuasa dia macam ni, dia ni hebat macam ni, dia buat macam ni, tapi tengok semua ni ditolak. Allah Ta'ala kata kan, wa ma ta'tihim min ayah, tidak datang kepada mereka ahli Mekah
Jadi sebab Nabi SAW sekarang ni berada di Mekah kan, kalau pada masa tu kan. Jadi syurul dia ni maknanya perkara yang sedang bermain dalam kepala dia. Aku dah berdakwah selama 12 tahun ni, tapi mereka tolak. Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma ta'tihim, tidak datang kepada mereka. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tahu nak menunjuk. Memang Nabi SAW tahu bahawa Allah tahu, tapi Allah Ta'ala nak beritahu lagi bahawa, nak menampakkan lagi, nak merasakan lagi bahawa dia tahu. Jadi seolah-olah kita kata adalah hiburan kepada Nabi SAW secara tidak langsung. Iaitu, jadi begitulah kita kan. Maknanya kan kadang-kadang kita ni kan berlaku dalam hidup kita ni berdakwah, mengajak orang kepada Islam, mengajak kepada benda yang betul kan. Tiba-tiba orang tolak, tiba-tiba orang benci. Apa rasa kita? Mesti kita sedih kan. Jadi perasaan sedih itu, kita bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kita kan, Allah Ta'ala tahu. Setiap kali datang kepada mereka apa tu? Min ayatin, tanda-tanda, tanda mukjizat ataupun ayat ayat Quran min ayati rabbihim. Setengah ulama kata ini maknanya Quran, maknanya setiap kali datang Quran kepada mereka, apa itu? Illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka ini mu'rid. Dah tadi tu macam-macam tanda, ya'dilun, tamtarun, lepas tu mu'ridin. Sekarang mu'ridin tu berpaling lari, tak nak dengar, menolak maknanya. Jadi maknanya hampir sama perkataan tu kan. Ya'dilun, tamtarun ni berdebat, tolak. Dan kemudian tu mu'ridin sekarang ni kan. Semua perkataan dah Allah Ta'ala gunakan nak menunjukkan kepada apa, bahawa orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW ni menolak apa yang Nabi bawa. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah Ta'ala gambarkan cerita ni kan. Ni semua inilah perkara-perkara nak cerita. Inilah bentuk dia yang diterima oleh Nabi sepanjang 12 tahun ni. Ajak mereka, apa dia? Faqad kazzabu bil haqqi. Mereka semua ni kazzabu bil haqqi, menolak benda yang benar. Apa yang benar tu? Quran lah. Allah Ta'ala dah cerita, mereka tolak. Lamma ja'ahum, apabila datang Quran tu kepada mereka, iaitu dibawa oleh Nabi SAW, fasawfa ya'tihim amba. Allah Ta'ala kata akan datang nanti kepada mereka amba itu maksudnya awakib, iaitu balasan, iaitu azab akan datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim, kita dah cerita sebelum daripada ni kan, ada saufa, ada sa sahaja kan. Dalam bahasa Arab sa tu makna akan, saufa pun maknanya akan juga kan. Jadi fasawfa ya'tihim amba, Allah Ta'ala kata akan datanglah nanti balasan terhadap makanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka memperolok-olokkan. Maknanya apa yang mereka kata duk main-main, alah betul ke Muhammad ni, Muhammad dah start mengarut, dah start sihir, dah start ni nak merapu. Contoh lah tu, itu kata-kata mereka tu kan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti Allah Ta'ala kata akan datang nanti. Tak apalah mereka memain-mainkan, tak apa. Iaitu of course setengah-setengah tu katanya ialah pendapat kata iaitu bila sampai ke Badar. Tengok berapa tahun ni Badar dengan ni, 3 tahun selepas daripada tu. Hanya 3 tahun je Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan kemudian lakulah peristiwa Badar pada tahun yang kedua. Majoriti daripada ketua-ketua mereka ni dah dibunuh dalam peperangan Badar. Dah baru mereka tahu. Jadi Allah Ta'ala kata akan datanglah fasawfa ya'ti. Tak lama tu akan datang kepada mereka amba. Amba maknanya berita-berita, bukan maksud berita, tapi maksudnya ialah balasan terhadap apa yang mereka mempermain-mainkan tu. Alam yarau. Kemudian Allah SWT tanya lagi, mereka ni tak tengok ke? Alam yarau. Tak tengok apa? Mereka ni orang Arab ni, majoriti mereka ni banyak bermusafir. Musafir maksudnya ialah bukan tinggal di Mekah saja kan, tapi keluar pergi ke Syam, keluar ke Yaman, keluar ke Habasyah, keluar ke macam-macam mereka ni. Pergi ke Iraq, macam-macam, maknanya pergi ke Mesir. Maknanya mereka ni pusing-pusing apa? Untuk bisnes. Memang untung mereka ni pergi bawa barang, jual, kemudian beli barang lain pula, bawa balik ke Mekah, kemudian mereka jual pula di Mekah tu kan, dapat duit, kemudian mereka pergi jual lagi, bawa barang daripada Mekah lagi, macam itulah. Maknanya bisnes kan, bisnes kepada orang haji dan umrah dan macam-macam lagi. Jadi Allah Subhanahu Taala kata kat sini kan, bila mereka berjalan-jalan ni kan, mereka tak nampak ke? Sebab itulah di antara benda yang Allah Ta'ala tinggalkan, yang nampak, yang mesti nampak yang mesti mereka nampak, iaitu apa? Iaitu Madain Soleh. Madain Soleh ni ialah satu tempat di utara Madinah, on the way nak pergi ke negeri Syam. Iaitu bila sampai itu, bukit-bukitnya dengan
dengan ada rumah-rumah, memang nampak sangat itu adalah bukan gua biasa kan, tapi gua yang memang nampak hasil daripada terbukan. Mereka menebuk bukit itu buat rumah, dan memang nampak sampai sekarang pun. InsyaAllah kan siapa-siapa sekarang ni kerajaan Saudi dah mula buka tempat-tempat ni, tempat-tempat yang dipanggil sebagai tempat-tempat bersejarah ni untuk dilihat. Tapi bukan lihat untuk pergi selfie sajalah, tapi Nabi SAW pernah melalui tempat ni dan dia menangis kan. Sebab apa? Ingatkan, dan jangan duduk lama, Nabi kata, tempat-tempat ni nak tengok saja. Jadi kita boleh tengok sekarang dalam gambar dalam internet pun ada kan. Jadi tempat-tempat ni madain soleh, iaitu peninggalan. Jadi Allah SWT sebut sini, apakah mereka ni tak lihat ke? Kemana kaum-kaum ni dulu? Jadi Allah Ta'ala kata, alam yarau, tidakkah mereka ni melihat, kam ahlakna min qablihim. Kam tu berapa, tapi maksud berapa tu ialah maksudnya banyak. Banyaknya makna yang kami telah binasakan min qablihim, sebelum daripada mereka, min qarnen. Qarnen situ bukan maksud kurun, tapi maksud qarnen ialah ummah, iaitu bangsa-bangsa. Maksud kaum Ad ke, kaum Soleh ke, Firaun ke. Firaun sampai sekarang kita boleh tengok dia punya apa ni, bukan sekadar bangunan piramid, boleh tengok mayat itu pun ada dalam tulah, dalam muzium negara Mesir kan. Jadi kita boleh tengok sini kan, dia kata, Allah Ta'ala kata, kamu tak tengok ke berapa banyak Allah Ta'ala dah binasakan orang-orang yang sebelum daripada kamu, kaum-kaum yang sebelum daripada kamu. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Mereka punya kekuatan tu lebih hebat lagi daripada kamu pun tak sampai tahap tu. Gitu Allah Ta'ala katakan, makkanna, kami telah jadi Allah Ta'ala sebutkan kami yang beri kekuatan kepada mereka tu, kami yang menghebatkan mereka tu. Makkannahum fil ardi, di atas muka bumi. Tengok kan piramid tu besar mana sampai sekarang, barang ajaib dunia. Orang tak boleh nak fikir macam mana dia boleh buat di zaman tu. Dia guna kren apa ke, dia guna angkat batu daripada bawah sampai atas dan kemudian disusun tu, tak lari dia punya diameter dia daripada ukuran dia kan, ketinggian, tak ada sengit, tak ada apa kan. Jadi Allah SWT, kami beri kekuatan kepada mereka atas muka bumi ni, malam numakkil lakum, satu benda yang kamu pun tak dapat benda tu. Hebat, pencapaian kamu pun tak sampai tahap tu kan. Wa arsalnas samaa alaihim midrara, kemudian Allah Ta'ala hantar pula langit itu dengan mencurah-curah, artinya memberikan hujan kepada mereka yang sangat banyak. Hujan, bila sebut hujan ni bagi orang Arab ni kan, pada masa tu maknanya wah, bestnya kalau dapat hujan, sebab apa kan, kering kontan kan lagi. Cuba kalau hujan hari-hari di Mekah tu kan, di tanah Arab, apa akan jadi? Mesti akan jadi tempat pertanian yang hebat lah kan, jadi sungai-sungai lah mereka boleh guna kan. Tapi mana ada, hujan jarang-jarang sekali berlaku kan, setahun sekali, setahun 2 kali saja kan. Tak macam tempat kita, sebab tu lah tempat kita banyak pokok, sebab hujan ada, lepas tu ada sungai lagi dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, kami berikan hujan kepada mereka, maksudnya beri rezeki kepada mereka yang banyak, yang melempah-lempah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, lepas tu sungai-sungai pula mengalir. Maknanya bila sungai mengalir, boleh buat tumbuhan, boleh buat menanam, boleh buat macam-macam. Dan kemudian tu bila ada pokok mengalir, pokok anhar, maka lepas tu boleh seronok-seronok lah kan. Seperti negeri Mesir ada sungai Nil, seperti negeri Iraq ada sungai Dajlah, sungai Furat kan. Kemudian min tahtihin, di bawah mereka, fa ahlaknahum bizunubihim. Tapi apa terjadi? Kami dah beri nikmat, beri kekuatan, mereka bina bangunan besar-besar, tiba-tiba Allah pun hancurkan mereka. Tu Allah Ta'ala nak sebutnya, fa ahlaknahum bizunubihim. Allah Ta'ala binasakan mereka tu sebab apa? Allah Ta'ala tak suka kepada mereka? Tak, bukan sebab tak suka, sebab muka mereka ni tak cantik, tak, sebab mereka tak, sebab bizunub, dengan sebab dosa mereka. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebutkan ialah masalah dosa. Apa dia dosa yang paling besar? Ialah syirik. Dosa paling besar ialah tidak beriman, tidak mahu menerima apa yang disebutkan oleh Nabi-Nabi yang diutuskan. Jadi macam kamu lah, orang Mekah, macam itulah kamu kan. Fa'ahlaknahum, Allah Ta'ala kata, fa'ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kemudian kami lahirkan, kami jadikan selepas daripada tu qarnan, iaitu kaum yang lain, bangsa yang lain. Kita tengok kan, kita ada yang turun, ada naik, tapi tak adalah naik dalam masa 2 tahun 3 tahun kan. Kita tengok nanti kan, dulu siapa yang besar atas dunia ni? Oh, British. Sekarang British mungkin mula menurun. Siapa yang naik sekarang? Amerika. Dulu China hebat dulu, sehingga zaman Nabi dulu kan, negeri China tu hebat kan. Sehingga orang Arab ada menyebutkan, walaupun dia bukan hadis kan, belajarlah ke negeri China semua tu kan, tapi nak menunjukkan bahawa negeri China tu memang popular pada masa tu sebagai negeri yang hebat, yang punya kuasa yang hebat. Tapi lepas tu ke mana? Jatuh kan. Tapi sekarang ni naik balik, nampak tak? Dia bangsa macam tu, naik dan turun, naik tu. Itu Allah Ta'ala kata, bukan bangsa tu hilang,
Bukan maknanya orang Arab dah hilang, tak. Orang Arab, katakan sebagai contohnya sekarang ni, orang Arab hebat tak hebat, kaya, banyak, ramai kan tak, tapi mereka tak bersatu, berperang sana, berebut kuasa sana, dan macam-macam sekali yang kita tengok kan. Jadi mereka ni Allah Ta'ala kata, tengok, sebab itulah kami gantikan, waja'alna, Allah Ta'ala kata, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah Ta'ala gantikan, Allah Ta'ala bawakan, jadikan qarnan, iaitu bangsa yang lain sebagai gantian kepada mereka tu. Walau nazzalna alaika kitaban. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi banyak cerita ni kan, tentang maknanya orang Quraisy, orang Mekah ni kan, apalah mereka ni kan, tengok mereka minta apa lagi kepada Muhammad ni. Allah Ta'ala sebut semua sini, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtas. Kalaulah kami turunkan, kalaulah kami turunkan, dia kata, sebut sini walau nazzalna. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan kalau kami turunkan? Sebab mereka ni, orang Quraisy ni, orang Mekah ni, minta macam-macam kepada Nabi, kepada Muhammad ni. Mereka kata Muhammad, minta, kami tak nak percaya kamu ni betul dapat wahyu ni, betul ke malaikat ni datang pada kamu ni, betul ke, macam-macam mereka ni. Kemudian mereka kata apa? Kami nak ni, kalau boleh kami nak nampak tu kertas tu turun. Kertas tu, kamu bawa kertas tu, kitaban fi qirtas, maknanya maktub tertulis pada kertas, biar supaya kami nampak, kami boleh baca. Kedua kan, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim. Lalu mereka boleh sentuh dengan tangan. Kenapa Allah Ta'ala sebut sentuh dengan tangan? Maknanya bukan sekadar tengok ni, tengok ba'dun touch kan, look ba'dun touch ni bukan, you can touch, maknanya awak boleh sentuh bukti apa? Betul-betul lah. Betul-betul apa? Iaitu betul-betul turun ni, memang kertas betul-betul, bukan nampak je tipu tah. Ni bukan, tak. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah kami penuhi tuntutan mereka tu, nak macam ni, adakah agak-agaknya mereka ni akan beriman kalau Allah Ta'ala buat macam tu? Tak. Nescaya Allah Ta'ala kata, kalau kami turunkan, kami ikut apa yang mereka nak tu, laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Nescaya orang yang tu kan, orang-orang yang kafir ni tetap akan mengatakan, bahkan kata apa? Tak, ini sihir pula, main silap mata pula kan. Maknanya sebab itulah Allah Ta'ala tak turunkan Quran ni tertulis pada kertas tu, berdebu bagi depan mereka tu, ni dia, ni pada kertas. Jadi Allah Ta'ala tak ikutlah kehendak mereka, ataupun setengah tempat kalau tempat saya dia punya area ni kehendak, keinginan, nak macam ni, beriman tak nak, kalau tak nak beriman tapi nak macam-macam, nak gini. Sebenarnya Allah Ta'ala kata, kalau kami ikut mereka pun, apa yang mereka nak tu, mereka tak beriman juga, mereka akan tuduh lagi macam-macam lagi, kata ini adalah sihir. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka berkata pula, kenapa tak turun malaikat? Mereka nak pula ada malaikat, mereka nak tengok malaikat, bukan turun pada Muhammad saja waktu malam kami tak nampak, tak, mereka nak tengok malaikat tu turun, berkepak-kepaknya dengan sayapnya turun tu kepada alaihi malak, maknanya malaikat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata, walau anzalna malakan lakudiyal amr. Kalau kami turunkan malaikat, lakudiyal amri, selesailah masalah ni, selesai masalah mereka. Malaikat ni kepuk kepala mereka tu, malaikat hancurkan mereka. Summa la yunzurun. Nescaya mereka selepas daripada tu tak akan diberi peluang lagi, tak akan diberi masa untuk menunggu lagi lah. Mana tak ada peluang nak bertaubat ke dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab kalau turun malaikat tu maknanya habis tu kan. Tak nak beriman juga kan. Jadi begitulah insya-Allah kan. Allah Ta'ala ceritakan, bila kita baca ni kan, kita akan rasakan bahawa Allah Subhanahu Ta'ala ceritakan kepada kita kan, bagaimana kasikat orang-orang yang menentang ni kan. Semua dah Allah Ta'ala cerita, dan benda-benda ni, perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut ni dalam surah Al-An'am ni, kita akan tengok kan, perkara yang sama berlaku, cuma bentuk kadang-kadang berlainan sikit, tapi isinya, jisnya adalah sama, berlaku sampai bila-bila, sampai masa kita sekarang pun kita akan tengok benda yang sama. Kita akan cuba tengok nanti kan, sedikit demi sedikit daripada surah Al-An'am, insya-Allah kan, moga akan membantu kita, akan menguatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meneruskan usaha kita insya-Allah untuk mengajak orang lain kepada Islam bersama-sama insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.